Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izan Akibah dan juga saudara Izzuddin merupakan wakil daripada Kumpulan 5 Kuliah 24. Kami akan menerangkan mengenai tajuk relativisme. Apakah itu relativisme? Relativisme adalah satu kepercayaan yang dianggap benar dan diterima serta ditentukan berdasarkan budaya, masyarakat dan konteks persegarahan. Relativisme juga difahami sebagai sebuah teori atau pengetahuan yang mengatakan bahawa penilaian adalah relatif dan berbeza-beza menurut situasi, peristiwa dan individu yang mengalaminya. Untuk pengetahuan, idea relativisme ini muncul semasa perkembangan falsafah Greek, khususnya oleh tokoh sofis yang pemikirannya berkaitan persoalan humanistik liberal seperti tokoh Xenophon, Protagoras dan juga Euripides. Mereka menyatakan gagasan pemikiran skeptical pragmatism yang telah melahirkan elemen baru dalam pemikiran Greek, iaitu dengan menjadikan falsafah lebih bersifat spekulatif dan berpusat kepada pemikiran manusia. Tokoh Protagoras ada mengungkapkan slogan "Man is the measure of all things" yang membawa maksud manusia ialah ukuran untuk setiap sesuatu. Sejurus itu, slogan ini telah menjadi asas pemikiran kepada relativisme. Di samping itu juga, Protagoras ada menyatakan bahawa setiap perkara yang datang kepadanya adalah untuknya. Sama juga jika ia datang kepada individu lain, ianya hanya adalah untuk individu tersebut. Seterusnya, ketika zaman Euripides, telah wujudnya bangsa selain bangsa Greek yang mengamalkan amalan sumpah maram yang perundangannya tidak menghalang perbuatan tersebut sama sekali, malahan telah diterima oleh umum. Masuk ke dalam zaman tokoh Xenophon, ketika ini masyarakatnya mempunyai tanggapan yang berbeza-beza mengenai Tuhan. Pada kepercayaan orang Ethiopia, mereka mengatakan bahawa Tuhan mereka berkulit hitam dan mempunyai hidung yang kemek. Manakala bagi orang Tracia, mereka meyakini bahawa Tuhan mereka bermata biru dan berambut merah. Seterusnya, saya akan membawa masuk kepada konteks ciri-ciri relativisme. Yang pertama, individu yang mempercayai relativisme akan menafikan universalism ataupun tidak dapat mewujudkan satu persetujuan sejagat yang berkenaan kebenaran dan kebaikan. Selain itu, mereka juga akan menolak objektivisme, iaitu nilai kognitif, etika dan estetika yang tidak bebas dari pengaruh minda. Mereka juga percaya nilai ini tidak mahu bebas dan tanpa bergantung kepada pemikiran manusia yang saling berbeza. Seterusnya, mereka juga menafikan monisme ataupun dalam erti kata lain, tiada bidang yang menyediakan hanya satu pandangan, penilaian dan norma yang tepat. Relativisme ini mungkin diterima nilaian tempatan tetapi bukan dari nilaian sejagat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Kasim. Nombor metrik saya 208035. Pada hari ini saya akan meneruskan perbincangan relativisme. Seterusnya kita akan lihat berkenaan kesan dan contoh bagi relativisme. Pertama sekali, kesan relativisme adalah dari aspek agama. Dalam aspek agama, status eksklusif agama dipertikaikan dan agama disamakan dari sudut perakuan sehingga wujudnya kebenaran yang berbagai. Oleh itu, para penganut disarankan meyakini agamanya sendiri. Hal ini telah menjadikan kebenaran bersifat mutlak dalam suatu agama. Pada masa yang sama, ianya bersifat nisbi apabila berhubung dengan penganut agama itu sendiri. Sebagai contoh, dalam religious relativism, kebenaran sesuatu agama dianggap benar bagi penganut agama itu sendiri, namun bukan bagi mereka yang menganut agama lain. Oleh itu, tiada agama yang secara eksklusifnya mempunyai kedudukan yang benar dan dapat diterima secara benar secara sejagat. Hal ini juga telah menyebabkan seseorang itu kadang-kala meragui apa yang dipercayainya. Dan yang terakhir sekali adalah kesan dari aspek budaya. Seseorang itu bebas memilih mana-mana budaya yang disifatkan baik dan berkualiti. Hal ini telah mencetuskan perpecahan kaum kerana relativisme budaya memandangkan tiada budaya yang lebih dari budaya yang lain. Contohnya, dalam domain cultural relativisme, setiap budaya mempunyai set nilai kepercayaan, moral, adat dan amalan yang khusus dan saling berbeza dari yang lain. Kesimpulannya, relativisme menyokong perubahan pemikiran seseorang sebagai suatu realiti mutlak
dan hakikat sesuatu yang didakwa pasti berubah kecuali perubahan itu sendiri. Akhirnya, ia melahirkan realiti relatif yang menjadi ciri utama peradaban barat yang mementingkan perubahan. Relativisme juga melahirkan semangat berdebat dan berpolemik demi menyanggah autoriti dalam sesuatu bidang. Relativisme juga adalah suatu kefahaman yang secara dasarnya bertentangan dengan kefahaman itu sendiri. Hal ini kerana hujah yang dibawa relativisme sepatutnya relatif untuk mereka dan tidak boleh diumumkan untuk semua. Namun, apa yang berlaku adalah sebaliknya apabila mereka mensejagatkan kerelatifan setiap bidang termasuk dalam aspek epistemologi dan ontologi. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.